yang akan menghapuskan dosa kita dan akan mengangkat darjat di sisi Allah. Kata Nabi SAW, "Ala adullukum ala man khataya wa yarfa'u bidarajat." Mau tak aku tunjukkan kepada kamu amalan yang akan memadamkan dosa, wa yarfa'u bidarajat, dan akan mengangkat darjat kamu di sisi Allah. Qalu bala ya Rasulullah. Lalu kami pun menjawab, bahkan ya Rasulullah, kami nak tahu. Kami nak tahu apa akan amalan yang akan memadamkan dosa kami dan akan mengangkat darjat kami di sisi Allah. Kata Nabi SAW, isbaghul wudu' alal makarih. Yang pertama, kamu menyempurnakan wudu' pada waktu susah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah, la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Mari kita sama-sama baca doa jauh daripada musibah. Ikut saya. Jauh daripada penyakit, jauh daripada musibah ni lah, yang sedang bertebaran sekarang ni. Orang dah ni masjid makin kurang, ya, alasan paling kukuh kan. Tak apalah tuan-tuan, macam mana? Macam itulah keadaan dia, kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Waktu tak ada virus pun dia tak main. Ada virus lagi lah alasannya kuat. Dan tadi dia duduk tak apalah, yang ceramah-ceramah ni tak payah duduk batal lah, memang tak ramai pun. Lepas tu dia komen tu, yang mana duduk bersandar kat dinding tu lagi cepat kena virus. Dia sikit. Mereka lah kata, saya tak tahu lah. Baik, kita. Yang sadar ni okey, yang lena lagi cepat kena. Virus mentuk sama dia. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doa yang pertama kita baca sama-sama. Yang ni saya ingat tuan-tuan pun hafal. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi at-tammati
min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min syai'il asqami. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ngelimpah kurnia yang taufik di sisi Allah. Kita dapat bersama-sama lagi pada malam ini, dan tajuk yang nak kita bincangkan pada malam ini ialah amalan-amalan penghapus dosa. Amalan-amalan penghapus dosa. Ini salah satu buku ataupun yang sedang saya himpunkan. InsyaAllah, amalan-amalan yang akan membantu kita supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita ni. Memandangkan kita ni semua ada dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam mesti buat silap. Khairan qatta'in at-tawabi. Orang-orang yang paling baik daripada kalangan orang-orang yang berdosa ni ialah orang-orang yang minta ampun, bertaubat atas dosa-dosa dia. Bila kita buat dosa, tuan-tuan, bila kita buat dosa, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia ada tanda dah, tanda orang tenggelam dalam dosa. Apakah tanda orang tenggelam dalam dosa? Antaranya, tuan-tuan, kata Imam Hasan Al-Basri, ialah dia tak mampu untuk bangun pada malam hari dan tak mampu untuk berpuasa pada siang dia. Tu dia antara tanda dia. Nah, cerita bangun tahajud, teringin nak bangun tahajud tapi tak boleh nak bangun tahajud. Kita nak bangun tu kita tak boleh. Tuan-tuan fikirlah, sekarang ni masuk subuh lambat sangat, tuan-tuan. Subuh masuk 6 suku. Tidak ni? Subuh masuk 6 suku ni, kita dulu-dulu tak biasa lewat-lewat macam-macam ni ni. Betul tak? Memang macam-macam lah akhir zaman ni, tuan-tuan. Kita pun takut, saya duduk fikir-fikir, cuma tak pernah duduk sebut-sebut ni. Dia main ni, Nabi SAW sebut nanti dekat dengan kiamat ni akan main penyakit yang tak ada ubat dia. Betul ni? Orang mati bergelimpangan. Kita tengok apa yang video-video yang ditunjuk, orang tumbang dekat China hari tu ni. Kemudian, tuan-tuan, sampai sekarang ni COVID-19 ni tak ada ubat lagi. Tak ada benda yang boleh ubat dia. Yang ada ni cuma orang dia duk kuatkan antibody badan tu supaya dapat lawan penyakit. Yang tu je boleh buat. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia main satu tanda-tanda akhir zaman depan-depan mata kita. Kita pun nak takut, nak risau. Lalu tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka tuan-tuan dah nak buat macam mana? Kita Allah takdir duduk pada zaman dia. Nah, zaman disebut sebagai akhir zaman. Zaman ni zaman lagi dahsyat, tuan-tuan. Kemuncak kezaliman duduk pada zaman ni sampai orang dia buat maksiat, dia tak berasa kata tu satu maksiat. Dia duduk dalam fitnah tu, dia buat benda yang bercanggah daripada syarak tu, tapi dia tak berasa kata dia buat salah. Ni zaman ni. Sampai orang semua tengok kata dia buat tu salah, tindakan dia tu salah. Semua orang kata, salah ni Syekh. Tak betul ni kamu buat macam ni. Tak, dia tetap bertahan kata dia betul. Oh ni, akhir zaman dia jadi macam tu. Tuan-tuan, selagi kita Allah bagi rasa kata berdosa, itu menunjukkan Allah masih simpan iman dalam hati kita. Selagi kita duk berasa dosa, atau berasa berdosa. Ustaz, saya ni Ustaz, nak jadi baik Ustaz, tapi duk buat silap lagi. Duk buat baik, nak buat baik Ustaz, tapi duk buat silap lagi. Itu menunjukkan yang Allah masih duduk bagi iman ke dalam hati dia. Sebab dia masih berasa salah tu. Tuan-tuan faham tak ni? Jangan sampai satu tahap, tuan-tuan, dia buat dosa, dia tak berasa dah kata satu dosa. Kata Nabi SAW, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, man ra'a minkum munkaran fayughayyiru biyadihi. Siapa nampak satu benda mungkar depan mata dia, maka hendaklah dia cegah dengan tangan dia.
Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tak mampu cegah dengan lidah, lisan, pi nasihatlah, pi tegur. Dengan duk biar saja. Faham tak ni? Sallallahu alaihi Muhammad. Fa illam yastati' fa bi qalbi. Kalau tak mampu juga dengan hati. Fa innahu adhaful iman. Dan itu selemah-lemah iman. Merasakan, melihat kepada kemaksiatan dan hati rasa gementar, itu menunjukkan masih ada iman dalam hati. Tapi kalau sampai satu tahap kamu melihat kemungkaran, hati tak rasa apa dah. Tak rasa apa. Tengok orang buat maksiat, tak rasa apa dah. Ketahuilah, kata seorang sahabat Nabi SAW, bahawa iman sudah dicabut daripada hati kamu. Kamu tak ada iman dah. Pasal apa? Pasal syarat selemah-lemah iman, kata Nabi, kamu tengok mungkar, hati kamu gelisah. Ini sampai tak berasa. Dia tengok orang buat maksiat, dia tak berasa apa. Dia buat maksiat sendiri pun dia tak berasa apa. Takut iman dah tak ada dalam hati dia. Dia faham tak nak? Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, jangan sampai satu tahap kita buat maksiat, kita dah tak berasa berdosa. Ini menunjukkan iman dah jauh. Lagi boleh berasa berdosa, silap buat lagi. Lagi boleh rasa berdosa, buat silap lagi. Taubat, buat lagi. Taubat, buat lagi. Nabi SAW, Allah sebut, sallallahu alaihi Muhammad, hamba aku ni, dia buat salah, lalu dia minta ampun daripada aku. Dia tahu yang dia ada Tuhan yang Maha Pengampun dan Tuhan yang Maha Penyayang. Lalu dia buat lagi dosa tu, lalu dia minta ampun lagi kepada aku, sallallahu alaihi Muhammad. Tapi dia, selagi dia tahu dia ada Tuhan yang Maha Pengampun lagi Penyayang, dia buat lagi, aku ampun dosa dia, kata Allah. Tuan-tuan, sehingga Nabi SAW sebut dalam satu riwayat, kalaulah tak ada orang yang buat dosa, tak ada orang dah buat dosa kampung tu, tempat tu tak ada orang buat dosa dah, maka Allah akan gantikan orang lain yang akan buat dosa. Sebab sifat manusia memang buat dosa, dan dia bertaubat daripada dosa dia. Bukan sekadar Allah ampun dosa, Allah bagi pahala lagi kat dia. Hebat Allah dengan kita buat salah kat orang, kita minta maaf kat orang tu. Tuan-tuan faham kita cakap apa ni? Macam kena viral semua. Wih, ceria sikit. Tuan-tuan, kalau kita buat salah ke orang, kita minta maaf ke orang tu kan, minta maaf dah, saya minta maaf, saya buat salah. Dia kata apa? Yalah, aku maafkan ha. Selesai lah. Tu kira okey lah tu. Kira baik sangat tu. Sebab kita nak minta maaf ke orang susah, tuan-tuan. Betul tak ni? Kalau kita buat salah, nak minta maaf ke orang susah. Kalau kita tak salah, lagi susah nak minta maaf. Nak minta maaf apa kalau tak salah? Mengalah. Bukan salah, mengalah. Betul tak ni? Daripada duduk bergaduh aja, mengalah habis lah. Dia tu orang lama kat sini kah? Dia tu orang tua kat sini kah? Dia tu orang hormat kat sini kah? Mengalah habis lah. Minta maaf lah Haji, saya minta maaf lah kot, saya salah. Boleh tak buat itu? Boleh, tapi susah ke senang? Susah oh. Betul tak ni? Kalau kita salah sendiri pun susah nak minta maaf ke orang, apatah lagi kalau kita tak salah. Tapi mengalah tak semestinya kalah. Betul ni? Lagi orang hormat, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Kita minta maaf ke orang, minta maaf saya silap buat salah. Dia kata maaf, okey aku maafkan lah. Tu kira baik dah tu. Takat tu pun cukup dah. Tapi dengan Allah ni, kita buat salah, kita minta maaf ke Allah, Allah bagi pahala lagi kat atas. Macam orang tu, minta maaf lah, saya salah buat apa. Oh, minta maaf kat saya. Baik, saya maafkan. Nah, ambil handphone ni, saya bagi hadiah pasal minta maaf. Tuan-tuan faham tak ni? Ada orang buat itu? Tak ada orang buat itu. Tapi Allah buat macam tu. Bukan bagi handphone, dia bagi pahala. Dia bagi pahala, dia bagi kebaikan. Man lazima al-istighfar, siapa yang melazimi istighfar, ja'alallahu lahu, maka Allah akan bagi kepada dia min kulli dhiqin makhrajan, pada setiap kesempitan itu Allah bagi jalan keluar. Rasa sempit itu Allah bagi pelepasan.
Wa min kulli hammin farajan, pada setiap rasa gelisah, rasa tak tenang hati, kebimbangan itu Allah bagi kelapangan. Wa yarzuqu haitsu la yahtasib, dan Allah akan bagi kepada rezeki daripada arah dia tak sangka-sangka. Dia minta ampun, minta maaf atas salah dia. Dia buat dosa ke Allah, dia pun istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, minta ampun, minta ampun. Allah kata apa? Hang sempit aku lapangkan. Hang rasa gelisah, tak apa aku bagi tenang. Bukan takat tu, bagi rezeki daripada arah tak sangka-sangka. Oh, meniaga makin maju, oh yang tu dapat, oh yang dapat. Tuan-tuan, tu hebatnya Allah. Sebab tu tuan-tuan, istighfarlah. Jadi orang yang sentiasa mengalah. Nah ni, bagi sentiasa hati tu duk berasa berdosa saja. Tiap hari ni ada dosa banyak tak? Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hisablah diri kamu sebelum diri kamu dihisab. Timbang diri kamu sebelum diri kamu ditimbang. Ni hari ni hisab, tengok apa kita buat. Dosa banyak mana kita buat. Sallallahu alaihi Muhammad sehari-hari ni. Jangan sampai dalam sehari itu rasa apa? Ustaz, alhamdulillah lah. Semenjak duk main masjid ni, ya Allah, dosa tak ada ustaz saya ni. Duk rasa macam tak ada dosa, sungguhlah saya ni. Astaghfirullahalazim. Sampai hilang rasa berdosa tu menunjukkan yang sudah tenggelam dalam dosa. Tuan-tuan, jadi kita faham daripada bahagian pertama ni, kita semua ni buat silap. Kita akan berterusan buat silap, sebab tu sifatnya nama manusia. Kita akan berterusan buat silap. Dalam keadaan duk sedap buat tu, ya Allah silaplah aku, tak patut buat macam ni, esok buat lagi. Lepas tu, ya Allah silaplah aku ni, pasal apalah aku buat macam ni, tak patut aku buat ni, lusa buat lagi. Cerita kita manusia macam tu lah. Tuan-tuan, maka dengan dosa-dosa yang kita buat, ada dua jalan untuk pengampunan dosa. Ada dua jalan Allah nak ampunkan dosa kita. Jalan yang pertama ialah bertaubat atas dosa-dosa yang kita buat. Taubat. Taubat dengan lafaz istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tadi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Tu baca apa tu? Nama apa? Sayyidul Istighfar. Faham tak ni? Lagi nak buat macam mana lagi nak bertaubat ni? Dia kata, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dia kata, wahai orang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat nasuha. Pasal apa Allah kata kat orang beriman? Allah tak kata ya ayyuhal muslimun, wahai orang Islam. Pasal apa Allah kata orang beriman? Pasal orang beriman sahaja mampu rasa dosa. Sebab nak rasa benda ghaib ni dia duduk dalam hati, iman. Tengok ni, Alif Lam Mim Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang bertakwa ni lagu mana nak kenal dia? Mereka beriman, iman kepada perkara-perkara ghaib. Benda ghaib tak nampak dengan kepala, tak pernah tengok dengan mata, nak percaya dia, iman kena kuat. Lagi iman kuat, lagi berasa. Lagi iman kuat, lagi berasa. Lagi iman kuat, lagi berasa berdosa. Pasal dosa benda tak nampak. Lagi beriman kuat, lagi nampak pahala, lagi rasa pahala. Sebab nak rasa benda ghaib ni, dia iman. Faham? Itu Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, tubuh bertaubatlah kamu ilallah, kepada Allah, dengan taubatan nasuha. Bertaubat dengan taubat nasuha. Apa syarat taubat nasuha? 3, kata Imam Nawawi. Yang pertama, berhenti daripada buat maksiat tu. Berhentilah. Dulu buat salah banyak kan? Banyak tak? Tanya ni, saya jawab tengok. Banyak tak? Banyak dan banyak. Ni, apa benda kita tak buat dulu? Ni main surau, main masjid ni baru-baru ni je. Ni
Dulu ni subhanallah. Ni salih ala Muhammad tuan. Itu sekarang buat lagi dah? Dah dah. Pasal apa? Jadi orang masjid. Jadi orang masjid. Sebab tu ulama sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abu Lais Al-Samarqandi, dia sebut apa? Dia kata antara tanda taubat kita diterima ialah Allah akan zahirkan kepada kita kawan-kawan yang baik. Dia bukan cari lah, Allah susun kawan-kawan baik dekat kita. Dulu waktu kita duduk, orang Penang kata ghaflah jingga. Entah ghaflah jingga, serabut lah dulu ni, subhanallah. Waktu tu geng-geng kita bukan geng-geng ni. Tak, geng-geng lain. Geng lain. Tapi bila kita berubah nak jadi baik ni, kita mula taubat, istighfar, buat baik, Allah zahirkan kawan-kawan baik-baik. Kita tak cari pun. Dia main lagi masuk grup ni, masuk grup-grup geng-geng tazkirah ni. Ni geng-geng grup-grup yang duk hantar live ni apa, duk hantar geng-geng ni. Siapa bagi tu? Allah bagi kat dia. Itu tanda taubat dia terima. Dan tuan-tuan tahu tak pasal apa Allah bagi orang baik-baik ni keliling kita? Tahu pasal apa? Supaya kita tak ulang lagi maksiat. Supaya kita dah tak teringin nak buat maksiat. Pasal geng kita bukan geng tu dah. Kalau kita duduk dengan geng lama dulu, silap-silap tuan-tuan, kita buat balik benda kita buat dulu ni. Allah tak mau kita buat benda baik tu, Allah tak mau kita buat balik benda tu, maka Allah zahirkan kawan-kawan baik-baik duduk sekeliling kita supaya kita ni malu nak buat benda yang kita buat tu. Akhirnya kita duduk buat benda baik. Kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu dia duduk di atas jalan kawan baik dia. Din ni masuk jalan cara hidup. Din juga masuk agama. Seorang itu dia duduk di atas cara hidup kawan rapat dia. Tahu ni, kita ni daripada pagi tadi ni tahu duk zikir apa ni? Zikir. Malam ni dah kuliah, nak pi duk tunggu keluar arahannya. Kalau dia keluar arahan daripada menteri apa, menteri agama yang kita kasihi, ni keluar tu apa? Semua kuliah-kuliah maghrib ditangguhkan. Tahu dia kata apa? Alhamdulillah. Seronok. Ni daripada pagi nak pi tapi tak ada kawan telefon. Jom kita pergi kuliah malam ni. Kawan tu telefon sampai tu. Dia faham tak ni? Dan dengan ada kawan-kawan baik-baik ni lah, jadi apa kat kita ni? Kita boleh cara hidup kita macam orang baik. Dia panggil syiar agama tu keluar mai kat kita. Tahu syiar ni? Syiar ni dia tanda agama. Tahun lalu kat kampung tuan tengok ada menara tinggi. Oh tahu ni kat sini ada masjid. Menara tu syiar dia panggil. Faham tak ni? Kalau tuan-tuan pergi dekat sebelah-belah Fotoni, belah-belah selatan Thailand kan, tempat-tempat yang ada orang-orang Islam ramai tapi duduk dalam tekanan-tekanan tu, tuan-tuan tengok kecil mana pun surau dia, musalla dia, menara dia mesti tinggi. Dia macam satu, dia nak abang kata syiar dia, kami ada orang Islam, kat sini ada orang Islam, kat sini ada orang Islam, tu pun syiar. Kita ni, kawan-kawan baik-baik tepi kita lah, syiar tu terzahir pada tubuh kita ni. Apa syiar yang terzahir pada tubuh kita? Kopiah. Ya, pakai jubah, pakai baju Melayu, pakai kain pelikat, dan ni bubuh apa ni rida atas bahu, bubuh serban ikat atas kepala. Syiar agama terzahir. Tahu pasal apa? Pasal ada kawan-kawan baik-baik tepi kita. Kalau tak ada kawan-kawan yang pesek lagu ni, tak pakai kopiah kita tuan-tuan. Nak pakai kopiah lagi malu kat orang kata apa? Wah, ustaz mai dah. Ni kita nak, tuan-tuan faham saya duk cerita? Betul tak saya kata tu? Kadang-kadang kita berani ni pasal ni ada orang kuat-kuat tepi-tepi kita ni. Dan dengan terzahirnya syiar agama ni lah kita tak buat benda tak baik. Bubuh kopiah atas kepala takkan tengok oyang ni kot. Dulu memang kaki wayang sungguh.
Pantang ada cerita baru pi. Pantang ada cerita baru pi. Betul tak hampa buat gitu dulu ni? Tak mengaku. Ha. Tu karaoke. Oh, subhanallah. Sebut je ustaz mana karaoke. Karaoke tu KTV, karaoke dekat restoran, karaoke jamban. Tahu karaoke jamban? Yang kecil tu bos RM1 tu satu lagu. Semua tahu mana, semua depi tu dah dulu. Lah ni kita ya atas kepala dah, tak biar tak. Tengok ni, syiar tu dia duk blok kita daripada kita buat benda yang tak sepatutnya kita buat. Kita akan sedap. Baru ni tuan-tuan saya usah-usah biasa tuan-tuan, naik kereta ni tak boleh nak slow, nak buat macam mana? Kita rushing. Subhanallah. Saya tadi kuliah duha dekat Kedah kan. Kuliah duha kat Kedah dia. Dua tadi kuliah duha ni. Lepas tu naik flight. Sampai tuan-tuan Nobi tadi ada program dekat apa ni Selangor FM. Lepas tu mic kat tuan-tuan pula. Saya nak penderah balik pucung pula. Tuan-tuan salli ala Sayyidina Muhammad. Tak boleh nak naik slow, nak buat macam mana? Nak kena laju. Hari tu polis tahan dekat Penang. Oh, dah polis tahan. Oi, roblok kat depan tu. Tahu tak saya kata apa dekat mentu saya? Pakai kopiah cepat. Kita duduk atas, kita memang cabut kopiah lah. Kalau kopiah tak tepi-tepi kan. Cepat pakai kopiah, ambil fok buah atas kepala. Tu syarat pertama dah. Ni tips saya nak selamat roblok. Ni sampai roblok. Sampai tuan-tuan. Dia tahan lah, dia tahan kita. Yang mana yang selamat dia suruh berterus ya. Yang mana yang ada masalah dia suruh pergi tepi. Sampai kita ni baca doa ni, baca doa ni nak bagi selamat kan. Tidak lah. Suruh pergi tepi tapi dah aku. Nak tapi kita ayat atas kepala ni. Lepas tu salli ala Sayyidina Muhammad. Berhenti tepi. Polis semua mai. Ni ustaz ke? Selamatlah. Dia sebut bahawa ustaz ni peluang cerah dia masa depan. Subhanallah. Ya, saya. Selalu orang dia kata, ni ustaz ke? Saya buat tak tahu itulah. Tapi dia, ni ustaz kan? Ya, saya selalu. Ustaz apa tak? Jafri. Oh, dia jawab cepat. Dia siap panggil kawan dia. Ustaz Jafri. Oh, memang. Nanti saya kata apa? Selamat aku ni. Subhanallah kata ustaz nak berpelik cantik ustaz buat elok. Kata jangan laju sangat. Tuan-tuan salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kadang-kadang ni kita nak buat benda tak elok pun tak buat kan. Dia bawa kereta jalan tengah jam nak potong kiri. Kita ayat atas kepala tak buat Kalau nak potong kiri juga dia cabut kita ayat tu, dia letak tepi baru dia bawa kat tepi tu. Ni rupanya dalam hidup kita ni Allah zahirkan kawan-kawan yang baik. Allah zahirkan syiar agama kat tubuh kita ni. Allah nak selamatkan kita. Kita bukan sedar. Benda-benda tu jadi dalam hidup kita, kita tak sedar. Dia bergerak pelan, slow aja. Allah susun je hidup kita supaya kita jadi lebih baik daripada kita sebelum. Tuan-tuan, itu kata sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kata ulama, tanda bahawa taubat kita telah diterima oleh Allah. Faham tak, tuan-tuan? Itu salah satu daripada ciri taubat nasuha dia panggil. Berhenti buat maksiat. Yang kedua, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, azam tak mau buat lagi. Itu taubat nasuha. Yang ketiga, menyesal dengan apa yang pernah dia buat. Yang ni susah. Dalam syarat taubat nasuha, yang paling susah menyesal. Sebab berhenti ini perbuatan. Tak mau buat lagi ini perbuatan. Tapi menyesal ini kerja hati. Kerja hati ni susah tuan-tuan. Kita boleh cakap kat mulut aku menyesal lah, tapi lah hati ni kadang-kadang fikir kalau aku tahulah aku nak jadi baik lagu ni, buat bagi lebih sikit dulu pun tak apa. Dia main jahat kadang-kadang fikir, kalau aku tahulah lah ni nak jadi baik ni, buat lagi lebih sikit apa tu. Tuan-tuan, boleh panggil apa tu? Tak menyesal. Susah. Tuan-tuan, itu dia panggil syarat taubat nasuha. Yang pertama, nak Allah ampunkan dosa, taubat. Yang kedua, nak Allah ampunkan dosa ialah buat amalan. Buat benda kebaikan. Buat amalan. Kata Nabi SAW, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ittaqillah haitsuma kunta
Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ittabi' saylata hasanata tamhuha. Kamu ikutilah kejahatan yang kamu lakukan itu dengan kebaikan. Yang kebaikan ini akan memadamkannya. Ni, takwa pada Allah. Dulu buat jahat, buat baik pula. Buat baik ni, dia akan padam maksiat kita tu. Dia akan padam dosa-dosa kita tu. Baik, ni, tu mukadimah dia. Baru mukadimah. Ni baru nak masuk ni. Dia ada 40 ni yang saya susun kat sini. Jadi kita berhenti dalam pukul 12 lagi insyaAllah. Gelap pun tak pandai edit ya. Ni. Baik tuan-tuan. Yang pertama, amalan yang akan menghapuskan dosa kita dan akan mengangkat darjat di sisi Allah. Kata Nabi SAW, Ala adullukum ala man khataya wa yarfa'u bidarajat. Mau tak aku tunjukkan kepada kamu amalan yang akan memadamkan dosa, wa yarfa'u bidarajat, dan akan mengangkat darjat kamu di sisi Allah. Qalu bala ya Rasulullah. Lalu kami pun menjawab, bahkan ya Rasulullah kami nak tahu. Kami nak tahu apa akan amalan yang akan memadamkan dosa kami dan akan mengangkat darjat kami di sisi Allah. Kata Nabi SAW, isbaghul wudu' alal makarihi. Yang pertama, kamu menyempurnakan wudu' pada waktu susah, waktu sulit. Dalam hadis ini ada 3. Yang pertama, isbaghul wudu' alal makarihi, memperelokkan wudu' pada ketika sulit. Yang kedua, wa kathratul khuta ilal masajid, kamu memperbanyakkan langkah-langkah kamu pergi ke masjid. Yang ketiga, intadhis salat ba'da salat, kamu menunggu waktu sembahyang selepas kamu menunaikan sembahyang. Kita pergi satu-satu. Yang pertama, memperelokkan wuduk pada ketika susah. Dengan maksud apa? 2 kata ulama. Yang pertama, susah dalam keadaan susah nak mendapatkan air. Kita nak berhenti azan tak? Terus salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, dalam keadaan susah nak dapat air. Tak sedap lah tuan-tuan sebut air, ayak. Tu sedap sikit. Dia tak? Tuan-tuan sedap dengar punya sedap ada ayak. Dia utara tuan payah. Orang utara ni dia cakap dia kasar, tapi hati dia ada taman. Hati dia taman. Dia cakap kasar sikit, pasal huruf A semua dia tukar jadi Q kat belakang. Tak bayar dah tuan-tuan. Saya ulang alik main ceramah kat KL ni masuk tahun ke-7 dah. Tahun 7 dah. Tak bayar dah. Dalam TV pun cakap macam ni tuan. Dalam TV pun macam ni lah. Tadi dekat radio pun macam tu lah. Faham-faham lah, tak faham sudah. Tapi orang faham lah kot, insyaAllah. Kita kata, singgah berhenti nak beli. Ni air kelapa. Tak cakap KL lah. Air kelapa. Kelapa. Air kelapa satu, nyok lagi lebih sikit. Tak bayar dah. Tuan-tuan, subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, tuan-tuan, yang pertama dalam keadaan dia panggil apa? Susah nak dapat air. Susah sebab kering, susah sebab sejuk yang melampau. Kalau dalam keadaan susah macam ni pun dia perelok wuduk dia, orang ni Allah akan ampun dosa, Allah angkat darjat. Yang kedua, dengan maksud susah ni apa? Malas. Malas nak ambil wuduk, malas nak jaga wuduk. Ni kita duduk dalam ni. Masalah COVID-19 ni. Coronavirus. COVID-19. Dia ni tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Dia suruh cuci tangan. Rajin cuci tangan. Kita salli ala Muhammad sibuk nak pakai mask. Kita pakai mask kan? Pakai mask. Cuci tangan tu lebih utama lagi daripada pakai mask. Dia virus ni dia merebak melalui 2 cara. Yang pertama airborne, dia panggil, melalui udara kan. Satu lagi melalui droplet kan. Dia punya ayak dalam tubuh. Orang bersin ke orang batuk. Bila orang bersin, orang batuk ni tuan-tuan, dia yang duduk dekat dengan dia. Kalau dia bersin, dia batuk, kalau dia ada batuk-batuk, pakai mask tu supaya batuk dia tak kena dengan orang.
Yang ni kalau tuan-tuan boleh distance diri pada dia beberapa meter, insya-Allah tuan-tuan terselamat daripada baris tuan-tuan kena. Pasal tak sampai benda tu kat dia. Ada. Baik, faham? Yang masalah dia benda tak nampak. Tak nampak. Dia batuk, dia bersin, dia kena kat meja. Dia batuk, dia bersin, dia kena kat besi. Dia batuk, dia bersin, dia kena kat. Yang ni masalah dia. Orang ni pergi pegang. Tinggal ni, atas besi ni dia boleh hidup sampai 12 jam. Ni, atas rel tu kita duk pegang, naik tangga lah. Dia boleh hidup kat atas besi tu. Dia punya virus ni 12 jam. Kita lalu pergi pegang pula. Masalah lagi, dia kalau dia lekat di tangan tak apa. Lagi dia gatal hidung. Dia garu hidung. Ni dia sebut ni dia gatal hidung ni. Kalau tak gatal, dia tak gatal. Lagi kata jangan tu lagi tu, dia gatal. No? Senang. Faham? Pegang besi, pegang meja, pegang apa. Yang ni. Lepas tu sekejap lagi dia pegang kat hidung dia. Dia pegang kat muka dia. Waktu tu virus tu akan attack dia. Faham tak? Jadi dia suruh buat apa? Pakai hand sanitizer. Saya pun bawa. Duduk dalam poket sedia. Susah nak dapat ni. Ni. Faham ni? Susah nak dapat. Pasal dah habis dah dekat pasaran. Kalau tuan-tuan habis, tuan-tuan basuh dengan air sabun. Pun cukup lah. Tapi kena rajin basuh ha? Rajin basuh tangan. Allah bagi dekat kita tuan-tuan. Tahu tak? Satu benda nama wuduk. Wuduk. Bukan sakat basuh tangan, basuh muka. Bukan sakat basuh muka, basuh mulut. Bukan sakat basuh mulut, basuh hidung. Betul tak ni? Tuan-tuan, orang lain tak ada tahu kelebihan ni. Kita ada, nama orang Islam. Kelebihan wuduk. Maka wuduklah tuan-tuan. Waktu ni bukan sakat wuduk. Waktu ni kita kena sentiasa dalam wuduk. Batal wuduk, pembek lain. Batal wuduk, pembek lain. Batal wuduk, pembek lain. Biiznillah. Nah, salah satu daripada cara supaya salli ala Muhammad virus tu tak mai kat kita. Maka orang yang sentiasa istiqamah dalam wuduk ni dia dapat apa? Dua benda. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Orang yang rajin wuduk, habis wuduk pergi ambil balik. Habis wuduk ambil balik. Yang pertama dia dapat doa para malaikat. Malaikat akan sentiasa doa kat dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang rajin wuduk, malaikat doa kat dia. Ya Allah, ampun dosa dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, ampun dosa dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Malaikat doa kat dia. Tak berhenti-berhenti. Selagi dia ada wuduk, selagi tu malaikat doa kat dia. Sama. Yang kedua, tahu dia dapat apa? Dia mudah untuk buat ibadat. Dia nak sembahyang sunat, dah ada wuduk dah, sembahyang. Dia nak baca Quran, dalam wuduk dah, sembahyang. Faham tak ni? Salli alaihi wasallam. Maka kita kena rajin wuduk. Baik, yang pertama memperelokkan wuduk ketika sulit. Yang kedua, wa kathratul khuta ilal masajid. Nak Allah ampun kau dosa, perbanyakkan langkah-langkah kamu ke masjid. Di masjid. Pasal apa? Pasal fi kulli khutwatin, pada setiap langkah itu Allah bagi satu pahala, Allah padam satu dosa, Allah angkat satu darjah. Tuan-tuan, kita boleh tak semayang di rumah? Kalau kita semayang di rumah dengan isteri kita jemaah, dapat tak pahala jemaah? Dapat tak? Dapat tak muslimat? Tengok tak jawab pun dia. Dapat tak? Dapat tak? Dapat. Dua orang je. Seorang jadi imam, seorang jadi makmum. Seorang ni imam, seorang ni makmum, dapat dah pahala jemaah. Tapi beza tak main-main di masjid? Beza tuan-tuan. Setiap langkah daripada rumah main masjid, Allah tulis satu pahala, Allah padam satu dosa, Allah angkat satu darjat. Tuan-tuan boleh kira tak berapa langkah daripada rumah tuan-tuan main ke masjid? Kita, Ustaz, saya main naik motor, Ustaz. Kira langkah ke mana, Ustaz? Allah tahulah nak kira langkah kita tu lagu mana. Tapi para sahabat Nabi kalau sebut langkah, dia langkah sungguh. Tak mau tuan-tuan, kenderaan tak mau. Kata Ubay bin Ka'ab, dia kata, aku jumpa seorang lelaki yang dia ni duduk jauh pada masjid, tapi tak pernah tinggal mayang masjid. Baru ni saya pergi ceramah satu tempat dekat Puchong tuan-tuan. Ada pakcik tu seorang, saya tengok dia jalan macam orang tak sihat lah. Jalan macam orang lumpuh sebelah macam tu lah lebih orang, tapi dia bukan lumpuh, dia duk buat dialisis macam tu. Dia ada masalah kaki dia. Tuan-tuan tahu,
dia berjalan kaki pergi masjid setiap waktu, yang perjalanan dia memakan masa setengah jam setiap hari. Di rumah dia jalan tu, jalan setengah jam setiap hari, duduk ulang setiap waktu sembahyang dia main. Saya kata subhanallah, hebat tuan-tuan. Ada orang dia macam tu, dia bersungguh dia nak pahala. Ubay bin Ka'ab kata, aku tengok seorang lelaki rumah dia jauh tapi tak pernah tinggal sembahyang berjemaah di masjid. Lalu kami kata kat dia, pilah beli motor sebiji ke? Dah ada lah motor zaman tu, beli kaldan sekok ni, apa malam-malam sejuk-sejuk, siang-siang pandai-pandai. Dia kata, dah, aku harap setiap langkah aku dapat pahala, pergi masjid dapat kebaikan, aku balik ke rumah aku, jumpa keluarga aku, dapat kebaikan. Nabi kata, Allah telah mengimpunkan semuanya untuk kamu. Maka tuan-tuan, dapat pahala melangkah kaki ke masjid, dapat pahala sunat tahiyatul masjid, dapat pahala i'tikaf dalam masjid, dapat pahala merapatkan saf, dapat pahala duduk di saf paling hadapan, dapat pahala merapat duduk menutup lumpang saf. Oi, banyak pahala tuan-tuan, orang yang main-main di masjid. Dan salah satu lagi kekuatan kita bila sembahyang di masjid, apa kekuatan kita? Kita boleh buat ibadat lebih daripada kita buat di rumah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan sembahyang di rumah, tuan-tuan rasa rajin tak tuan-tuan nak sembahyang sunat qabliyah ba'dah? Bab tu dia ikhlas ni jawab. Kalau sembahyang di rumah, orang muslimat dah saya tanya, dia memang rajinnya tuan-tuan ni, yang lelaki-lelaki. Sembahyang di rumah rajin tak nak buat qabliyah ba'dah ni? Mengaku betul-betul. Susah tuan-tuan, kita tak ada kekuatan tu. Tapi di masjid buat tak? Buat tuan-tuan, buat. Bukan nak tunjuk ke orang, bukan pasal nak tunjuk ke orang, dah pasal barakah tempat ni kita rajin nak buat. Tuan-tuan, maka tu kelebihan-kelebihan kita main melangkah ke masjid. Dapat pengampunan dosa bukan setakat langkah tu saja. Duduk dalam saf dapat ampun dosa, duduk i'tikaf dalam masjid dapat ampun dosa, duduk sembahyang dapat, banyak sembahyang dapat. Ma min 'abdin yasjudu lillah sajdatan illa kataballahu bi hasanatan wa muhiyat bi sayyi'atan wa rafa'a bi darajatan. Tidaklah seorang yang sujud pada Allah melainkan dengan setiap sujud Allah tulis satu pahala, Allah padam satu dosa, Allah angkat satu darjat. Semua kekuatannya dekat masjid. Yang ketiga, menunggu waktu sembahyang kepada waktu sembahyang yang lain. Nah, ni bukan tunggu, maksudnya sembahyang zuhur pukul 4.30 sagi nak sembahyang asar impos kan tu. Ni memang dia sembahyang pada waktu dia, sagi dia duduk, dia tunggu untuk sembahyang waktu lagi satu. Tuan-tuan biasa buat tak macam ni? Biasa buat tak macam ni? Biasa tak muslimat? Biasa tak? Ni tengah buat ni. Ni tengah buat ni. Baru perasan lah. Saja-saja nak duduk tunggu dak kan. Tapi orang yang rajin main duduk dalam kuliah masjid, tiap-tiap malam dia dapat benda ni. Intaz solat ba'da solat, menunggu waktu sembahyang selepas dia selesai satu sembahyang. Allah ampun dosa dia, Allah angkat darjat dia. Kita tak nampak tuan-tuan. Sebab tu dia dipanggil, dia antara kelebihan kita main duduk dalam majlis ilmu. Habis. Ni hadis yang pertama. Fadzalikal ribat, kata Nabi SAW, itu adalah ribat. Hadis riwayat Muslim. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Habis. Yang kedua, amalan dia. Saya potong-potong lah ni. Yang kedua, memaafkan hutang ataupun menghalalkan hutang orang yang sulit untuk membayar dia. Yang ni pun jalan untuk Allah mengampunkan dosa. Hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Huzaifah, beliau berkata, Allah memanggil seorang hambanya yang Allah kurniakan kepadanya harta. Di akhirat nanti Allah akan panggil seorang ni, kamu mai sini jumpa dengan Allah. Siapa Allah panggil ni? Orang yang dulu waktu hidup di dunia Allah bagi kat dia kekayaan, dia ada harta. Lalu Allah berkata kepadanya, apa yang kamu buat waktu hidup kamu di dunia dulu? Ni aku bagi harta kamu banyak ni, kamu buat apa dulu waktu hidup di dunia? Lalu dia kata, wahai Tuhan, kamu telah menganugerahkan kepada aku hartamu, lalu aku bermuamalah dengan orang ramai.
Dan dahulu akhlakku adalah memaafkan, sehingga aku selalu mempermudahkan orang yang mampu dan menunda pembayaran hutang orang yang sulit membayar. Lalu Allah berfirman, aku lebih berhak darimu, maka maafkan, aku maafkan hamba-Ku ini. Dan cerita dia, conclusion dia, Allah ampun dosa-dosa dia semua. Dia buat apa waktu hidup dunia? Allah bagi dia kaya, ada sedikit harta dia dapat, kelebihan daripada orang lain. Lalu dia buat apa dengan harta tu? Dia muamalah, dia buat urusan dengan manusia yang lain. Dia buat apa tuan-tuan? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia suka memaafkan orang, sehingga dia buat dua perkara dengan hutang. Dia suka bagi orang pinjam duit, hutang. Tuan-tuan, antara sedekah dengan hutang, yang mana lebih afdal? Antara bagi sedekah dengan bagi hutang, yang mana lebih afdal? Yang mana lebih afdal? Bagi hutang. Ganjaran besar tuan-tuan bagi hutang. Nah, tahu pasal apa ganjaran besar sangat kepada orang bagi hutang? Tahu pasal apa? Pasal ujian dia juga besar. Dulu kawan baik pinjam duit putih kawan. Tiap ni jangan main dengan hutang tuan. Kawan baik dengan hutang boleh putih kawan tu. Kawan baik dengan hutang, adik-beradik baik dengan hutang boleh putih saudara tuan-tuan. Jangan main dengan hutang ni. Dulu bukan main lah tuan-tuan, telefon kita 5 minit sekali. Start dia pinjam duit kat kita tuan-tuan, subhanallah. Ni nama kita kat phone book dia tu, tahu dia tukar nama apa? Dia tulis jangan angkat. Nama kita bebek, dia tulis jangan angkat. Setiap kali kita telefon, keluar kat telefon dah, jangan angkat, jangan angkat, jangan angkat, jangan angkat. Dengar bunyi telefon, ayah telefon bunyi ni, anak dia, siapa telefon tengok Ustaz? Dia tulis ni jangan angkat ayah, jangan angkat. Subhanallah. Padahal kita bagi dia pinjam duit, tuan-tuan, ujian besar ni, sebab tu pahala dia juga besar. Orang bagi pinjam, tuan-tuan, kalau ni Allah suruh kita bagi pinjam, pahala dia besar. Kalau tuan-tuan nak bagi orang pinjam duit, ada tips ya. Tuan-tuan nak ganjaran bagi orang duit ni, bagi pinjam duit ni, ada tips ya. Yang pertama, kalau ada orang susah, tuan-tuan, kita ada hak nak bagi pada siapa yang nak kita bagi. Kalau orang tu kita tak kenal langsung, tak bagi pun tak apa. Faham tak ni? Tu hak kita. Ustaz-ustaz ni tuan-tuan, hampir tiap hari orang minta duit ni pinjam. Tu mesej, lepas tu saya duk pesan, kalau tuan-tuan ada buat telefon ustaz-ustaz tu, jangan duk bagi ke orang. Tuan-tuan nak bagi ke orang, tuan-tuan minta izin ustaz dulu. Ni siap tulis senarai nama panjang-panjang. Ni nama telefon ustaz-ustaz ni. Kalau apa-apa nanti tolong kontak depa. Bagi senarai nama tuan-tuan, hantar sebab mata. Jangan kesian kat orang tu. Depa pegang kira time tuan-tuan, pukul 2 pagi telefon. Tengah lena apa ni? Assalamualaikum ustaz. Kita ingat apa benda penting. Assalamualaikum ustaz. Salam. Ni ustaz, masalah sikit ni. Apa masalah dia? Dah tak main syak lagi, betul? Ni tak mandi wajib lagi. Nak mandi wajib ke mana? Ustaz ni boleh tak mandi wajib? Pukul 2 pagi. Astagfirullahaladzim. Ni kan kena time. Tuan-tuan semua, yang masalah dia pinjam duit. Dia boleh mesej ustaz, saya tolong bagi duit saya pinjam. Ni siapa ni? Ustaz tak kenal saya, tapi saya tengok kuliah ustaz, ceramah ustaz suruh bagi pinjam duit. Ustaz dia guna modal kita balik. Dia guna ceramah kita balik. Subhanallah. Boleh tak kalau kita nak bagi, kita tak mau bagi pinjam kepada orang yang kita tak kenal? Boleh, tu hak kita. Sebab bila sebut pinjam, dia kena bayar balik. Sebab tu bank pun tuan-tuan, dia dah syarat macam-macam lah bagi apa. Pasal dia harap pinjaman tu dapat lagi, dia dapat balik. Dan dia kita punya hak atas duit yang kita bagi kat dia tu. Kalau kita tak kenal, lepas tu orang tu lari, siapa suruh hang bagi? Boleh faham tak ni?
Kemudian tuan-tuan sekalian Muhammad, kalau ada orang susah di kalangan adik-beradik kita ataupun orang yang rapat kita kenal kita, dia susah sungguh, kita nampak dia susah, kita tolong Ustaz nak pinjam duit sikit boleh? Yang pertama tuan-tuan, tips ya, tuan-tuan bagi kerana Allah, bukan pasal siapa-siapa. Niat hati ni, aku bagi ni kerana Allah, jadi pahala. Yang kedua, tuan-tuan bagi, tapi tuan-tuan bagi sekadar yang tuan-tuan rasa kalau dia tak mampu bayar, tuan-tuan mampu untuk menghalalkan. Tuan-tuan faham saya sebut apa? Tuan-tuan bagi, tapi tuan-tuan bagi tu sekadar yang tuan-tuan rasa kalau dia tak mampu bayar, tuan-tuan mampu untuk halalkan. Jadi kita takkan dulu duduk fikir sangat. Susah hati, oh, tak bayar lagi lah, oh, susah hati lah. Dia itu relax ya, kita sebenarnya menyakit darah tinggi apa. Tak pasal-pasal. Faham ni? Dia kata, berapa nak pakai duit ni? Saya 1,000 nak pakai ni. Kita fikir kalau bagi 1,000 ni, kalau dia tak bayar, jam aku ni. Habis tu, kalau takat 200 boleh tak saya bagi? Kita fikir dalam kalau kita bagi 200 tu, kalau dia tak mampu, kita boleh halalkan. Kita faham kan? Kalau dia perlu sungguh-sungguh, dia ambil. Ada dia kata apa? Saya nak 1,000, saya bukan nak 200. Kalau 200 tak payahlah, baik saya minta ke orang. Dia kata gitu tak? Tak, kalau dia perlu dia akan ambil. Betul ni? Dia kata, nah saya bagi 200 ni. Dalam hati kita siap dah siap. Kalau dia tak bayar, aku halalkan. Tapi jangan beritahu dia siap-siap. Bagi tahu dia siap-siap pakai, memang selamat lah kan. Dia siap beralih dia, yes. Faham tak? Sebut ni, aku bagi ni, bila bayar, tuan-tuan, dalam hutang dia ada satu benda nama tulis. Antara benda yang perlu kita buat waktu berhutang ialah tulis. Allah sebut dalam Quran surah Baqarah dalam bab hutang, tulis. Ni masalah kita berhutang tak pernah tulis. Tambah kalau kita rapat kawan-kawan baik kita, memang nak tak tulis, takkan nak tulis kot. Tuan-tuan gamak nak tulis, memang Allah suruh tulis. Faham ni? Kawan kita pinjam apa semua. Tuan-tuan, kadang-kadang kita berasa macam kita tak ada apa kat kita, tapi sangat ada apa kat dia. Ni orang yang kita ambil duit dia. Seorang sahabat meninggal tuan-tuan, zaman Nabi SAW. Bila dia meninggal, sallallahu alaihi Muhammad, Nabi nak pergi sembahyang jenazah dia. Nabi kata, orang ni dah hutang tak? Kawan ni ada hutang tak? Nabi tanya. Lalu dia berkata, dia ada hutang semua. Banyak mana? 1 dinar. 1 dinar tuan. Tahu Nabi kata apa? Tak mau, saya tak mau sembahyang jenazah. Nabi tak mau sembahyang jenazah orang yang ada hutang. Hari itu waktu Abdullah bin Ubay bin Salul, tuan-tuan kenal? Abdullah bin Ubay bin Salul bin Bahlul, tu saya tambah. Tuan kenal tak? Bapa munafik, presiden kepada persatuan munafik sedunia. Nanti di akhirat nanti dia pegang bendera orang munafik. Siapa tu? Abdullah bin Ubay. Waktu Abdullah bin Ubay ni mati, dia minta kat anak dia, wasiat kat anak dia, nanti kalau pak mati ni, pergi bagi tahu dekat Nabi, suruh sembahyang jenazah pak. Lepas tu ambil jubah Nabi tu, nak ni jadikan kain kafan pak ni. Tuan-tuan, waktu dia mati sungguh, anak dia pergi jumpa Nabi, Nabi Rasulullah, ayah saya suruh sembahyang jenazah dia. Nabi pergi nak sembahyang tu bapak munafik tu. Sampai Sayyidina Umar kata apa? Jangan Rasulullah, ni orang munafik. Sampai Allah perintah kepada Quran, perintah dalam Quran, jangan pergi sembahyang jenazah munafik. Tapi nak cerita, jenazah orang munafik Nabi sembahyang. Jenazah orang ada hutang Nabi tak mahu sembahyang. Sampai Saudara saya Muhammad, seorang sahabat kata, tak apa Rasulullah, bagi saya ambil hutang dia. Saya ambil tanggungjawab hutang tu kat saya. Ni kadang-kadang bila ada bapak-bapak depa meninggal, anak-anak duk sebut. Tuan-tuan perasan tak? Kita waktu kita main jenazah, sehari keluarga waris dia kata apa? Tuan-tuan, kalau siapa-siapa
yang bapak saya ada hutang dengan dia, mai jumpa dengan saya selesai. Sudah faham tak ni? Tahu dia buat apa tu? Dia mengambil alih hutang bapak tu atas dia supaya bapak dia pi dalam keadaan tak ada hutang. Dia faham tak ni? Ha. Lalu dia kata, sahabat kata, so tak apa, hutang tu saya tanggung. Lalu Nabi pun sembahyang jenazah dia pun kebumikan. Start besok tu Nabi tak berhenti tanya. Jumpa dia, nak bayar lagi hutang dia. Tu baru semalam je kot. Ha ni. Saya jumpa lagi, dah bayar hutang dia. Tak lagi. Esok jumpa lagi, dah bayar hutang dia. Nah, saya bayar dah Rasulullah. Baru hari ni kubur dia sejuk. Jangan main dengan hutang, tuan-tuan. Kadang-kadang kita dengan kawan-kawan ni kita tak ambil kisah. Ya ni. Pergi mana-mana, ada tak lekat duit pula, ni RM10. Ambil. Bila sebut pinjam tu masuk kena, ambil balik. Kita lupa, tak ingat kan? Ini tak cukup RM1, biar RM1 kan? Subhanallah. Tuan-tuan, kalau dia niat dia ada akad hutang waktu tu, wajib bayar balik. Tapi buat lupa ni, apa? RM1 ke RM10? RM1, RM10 ni lah jadi masalah kita ke akhirat ni. Susah. Lepas tu tulis. Ada seorang RM1, RM2, RM1, RM10 takkan nak tulis ke Ustaz no? Allah suruh tulis. Pasal kadang-kadang RM10 kat kita tak ada apa, tapi dekat dia tu sangat besar. Dah faham kan? Seorang tu mai jumpa saya. Kaya tuan-tuan, orang kaya. Ni ada pangkat-pangkat. Orang ada. Orang have. Dia mai jumpa saya. Dia kata, Ustaz, kawan kami baru meninggal. Kawan kami. Dia hutang kat kami juta. Hutang dia berjuta. Tapi kawan baik. Hutang dia besar, jumlah banyak tuan. Tapi kawan baik. Bila kawan baik, takkan. Kawan baik tuan. Bila dia dah maju apa semua tuan-tuan, tiba-tiba dia sakit. Waktu dia sakit tu, anak dia pergi tanya kat dia, Bapa ada hutang kat siapa-siapa ada hutang-hutang tak? Dia kata, saya tak ada hutang. Dia kata, Bapa tak ada hutang. Mungkin dia sebut dalam keadaan dia tak ingat ke apa, dia tak tahu. Dia abang kata dia tak ada hutang. Bila dia cakap kata dia tak ada hutang, anak-anak dia pegang perkataan dia, tak ada hutang. Mati. Bila mati, kawan dia tu mai jumpa waris dia. Kata kat dia, bapa kamu ada hutang sekian-sekian. Kami nak minta hutang. Minta maaf pakcik nak. Ayah kami kata, waktu dia mati hari tu, dia kata dia tak ada hutang. Minta maaf nak. Mana boleh macam ni? Jangan buat zalim kat kami. Kami tolong dia waktu susah dulu. Jumlah besar kami bagi kat dia. Tak apalah pakcik tunjuklah bukti. Kalau ada hutang betul, pakcik tunjuk bukti ni, bayarlah duit tu. Mana ada bukti ni kawan-kawannya? Kami bagi dekat dia apa semua. Pakcik, kalau tak ada bukti, macam mana kami nak bagi? Mana boleh buat macam ni, buat zalim kat orang ni. Mana mai jumpa ustaz ni, ni. Saya kata apa? Dia kata, waris dia tak salah sikit pun. Betul tak ni? Waris dia salah tak? Sikit pun tak salah. Saudara Muhammad. Yang salah tahu siapa? Dia. Bukan yang mati tu. Dia bagi pinjam, keadaan dia tak tulis. Sebab tu Allah suruh tulis. Ada waktu tuan-tuan, kadang-kadang waktu dia hidup tak apa, kita boleh bincang-bincang. Kena dia mati, ada bukti. Sebab tu Allah suruh tulis. Tuan-tuan, salah. Sebab tu tulis. Tak. Tuan-tuan, bagi pinjam dapat pahala. Orang tu tak mampu, delay. Janji nak bayar bulan ni, tak boleh bayar. Tangguh boleh tak? Tangguh. Tangguh bulan depan. Tangguh tak apa, tunggu depan. Tangguh tak apa, tangguh. Ajak tangguh, dia senyum ni. Dia bagi pinjam 200 tu ni. Boleh tak nak halal kalau orang tu kata, saya minta maaf lah, saya tak ada. Memang kita lihat nak halal tu ni. Ni balik pada kisah bagi 200 tadi ni. Dia sungguh, dia tu main-main kata apa? Saya minta maaf lah, saya memang tak ada duit semua nak bayar ni. Bukan tak mau bayar ni. Memang sungguh tak ada duit nak bayar ni. Dia kata, Saudara Muhammad, kita kata apa? Bila boleh bayar? Tengoklah bulan depan lah kot. Okey. Boleh tak halal? Boleh tak?
Boleh nak halan sebab kita mana nak halan dah. Tapi pi tangguh dulu. Tahu pasal apa? Pasal setiap hari kita tangguh tu Allah bagi pahala. Bulan depan dia main pula. Minta maaf lah, bukan tak mau bayar lah, memang tak ada duit semua nak bayar ni. Tak, betul bila boleh bayar? Bulan lagi satu. Boleh. Bulan tu lagi. Setiap hari dapat pahala. Tapi sampai satu hari dia pun nek malu kat kita dah. Minta maaf lah. Dah aku halalkan. Dia kata Allah sebut dalam Quran, maka halalkanlah. Kalau dia tahu betapa besarnya ganjaran Allah nak bagi kat dia betul-betul. Faham tak? Asal-asal boleh buat itu. Angguk pun tak mau dah. Dia kata, Ustaz, saya bagi Ustaz, yang masalahnya dia mai duk bagi tahu kata dia tak boleh nak bayar. Cerita baru. Dia mai jumpa kita, minta maaf lah aku tak boleh nak bayar. Tapi dia mai buat kita baru, Ustaz ni rasa menusuk kat sini. Dia mai jumpa kat kedai makan tu, dia mai tak, aku minta maaf lah tak boleh nak bayar. Tak, iPhone kat depan kita, Ustaz. Aduh, itu yang geram, Ustaz. Ada orang yang dia tak mau bayar, dia lihat nak bayar. Kita jawab gini ya, kalau tu rezeki kamu, Allah akan bagi ya. Kalau tu rezeki kita, Allah tulis kata tu rezeki kita, satu hari duit tu akan main kat kita. Betul ni? Dan mungkin dalam hidup kita, kita ada buat dulu, kita ada berurusan dulu, kita ada muamalah dulu, kita ada kerja dulu yang kita khianat dalam kerja-kerja kita ni. Yang tak layak kita dapat duit tu, tapi kita ambil. Adalah waktu-waktu kerja dulu yang kita duduk culah-culah kerja. Yang benda tak patut kita ambil, kita ambil. Benda kita buat deal satu-satu deal yang orang bagi apa-apa kat kita yang tak patut tu bukan hak kita. Ada tak kita buat itu? Mungkin yang tu kafarah dia. Faham tak ni? Lalu subhanallah dia kata apa? Dia kata apa dia buat? Dia bagi hutang. Orang yang mampu aku permudahkan dia. Bila bayar ni? Dia ni mampu nak pinjam duit ni. Bila nak bayar ni? Mudah dia, mudah. Dan orang yang tak mampu aku menunda sallallahu alaihi wasallam Muhammad pembayaran hutang. Maka kata Nabi SAW, kata Allah berfirman dekat dia, aku lebih berhak untuk atas kamu. Nak cerita buat kebaikan yang buat tadi ni, aku ni lagi berhak nak buat kebaikan, maka dosa kamu semua aku ampunkan. Subhanallah. Jadi boleh tak ni? Yang ni, amalan yang ni, amalan kedua ni, apa dia ni? Bagi pinjam duit ke orang. Betul? Aduh, nak sebut pemberat rasa. Cara dia macam tu lah. Cara dia bagi takat yang mampu untuk kita halal. Nak ambil ganjaran tu, tapi buat takat kita RM50, RM50. Nak minta RM500 pinjam, nak ambil RM50. Pinjam RM50. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Okey, lagi. Yang berikut dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad memberi salam dan bercakap yang baik-baik. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi menyebutkan dengan maksud dia sesungguhnya yang termasuk sebab untuk mendapat keampunan ialah afsyus salam, menyebarkan salam. Yang kedua, berkata baik-baik. Wa husnul kalam. Afsyus salam wa husnul kalam. Sesungguhnya benda yang akan mengundang untuk mendapatkan pengampunan di sisi Allah ialah dia suka sebar salam dan dia bercakap yang baik-baik. Boleh? Tuan-tuan, bagi salam kita ni, Nabi SAW tanya, orang tanya pada Nabi, ya Rasulullah, ayul Islam khairan? Orang Islam lagu manakah yang paling baik sekali? Nabi kata apa? Orang yang rajin bagi salam, orang yang rajin bagi orang lain makan. Tuan-tuan nak jadi orang paling baik sekali yang akan mengundang pengampunan di sisi Allah kat kita, tuan-tuan rajin bagi salam. Jumpa orang, tuan-tuan bagi salam dulu. Kita bagi salam ke orang, apa hukum dia? Kita bagi salam ke orang, apa hukum dia?
Tuan-tuan, apa? Sunat. Orang jawab salam apa hukum dia? Wajib. Antara sunat dengan wajib, mana pahala lagi banyak? Antara benda sunat dengan benda wajib, yang mana pahala paling banyak ni? Wajib pahala banyak lagi. Tapi pasal apa para sahabat berebut nak bagi salam? Tak faham tak ni? Nabi pun dialah nak jadi orang paling pertama sekali. Kalau jumpa Nabi, Nabi bagi salam. Jumpa Nabi, Nabi bagi salam. Sampai ada Sayyidina Abu Bakar sembunyi, tunggu Nabi lalu. Nampak? Dia keluar depan Nabi, Nabi bagi salam dulu. Oh, punya hebat. Pasal apa yang berebut sangat nak bagi salam dulu ni? Walhal bagi salam tu sunat, yang jawab tu wajib. Faham soalan saya tu? Pasal apa? Pasal kalaulah dia tak bagi salam, orang tu pun tak jawab salam, maka dia menjadi penyebab orang tu melakukan benda yang wajib. Kalau saya suruh tuan-tuan sembahyang sunat, satgi lepas isyak maghrib main sunat lah. Maghrib main sunat. Tuan-tuan bangkit main sunat. Saya dapat pahala tak? Dapat pahala tak? Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa tunjuk satu benda kebaikan, maka pahala bagi seperti mana dia melakukan. Saya ajak tuan-tuan bangkit sembahyang ba'diyah lagi, tuan-tuan bangkit mana? Saya tumpang pahala tu. Pahala apa? Pahala sembahyang sunat yang tuan-tuan buat. Kalau saya bagi salam, saya dapat pahala sunat. Dan saya menjadi penyebab orang tu jawab salam, yang jawab salam tu wajib, maka saya pun tumpang pahala wajib tu. Kalau saya tak bagi salam, orang tu pun tak buat kebaikan tersebut, dia pun tak dapat pahala, saya pun tak dapat pahala. Lah ni kalau saya bagi salam, orang tu buat satu amalan, saya dapat pahala atas saya buat, saya tumpang pahala atas yang dia buat. Untung dapat dua pahala. Waktu berebut nak bagi salam. Nah, tuan-tuan, bagi salam tiga perkara ni, tiga tempat ni. Yang pertama, bagi salam kepada orang yang kita kenal. Bagi salam ke orang kita kenal. Yang ni okey lah kot, bagi salam ke orang kita kenal ni. Tu pun jangan harap lagi kenal lagi tak bagi salam. Ha ni. Hai, benar tu? Ha tu. Apa salahnya? Assalamualaikum. Tidak ni. Ha. Yang pertama, bagi salam ke orang kita kenal. Lepas ni, jumpa sama-sama kita bagi salam. Assalamualaikum. Salam. Bagi salam elok sikit. Assalamualaikum. Ha ni. Ha. Kemudian yang kedua, bagi salam kepada orang yang kita tak kenal. Nabi kata akhir zaman orang akan bagi salam ke orang yang dia kenal je. Orang tak kenal tak bagi. Kita, orang yang paling baik kata Nabi ialah orang yang bagi salam kepada orang yang dia kenal dan orang yang dia tak kenal. Tuan-tuan rasa rajin nak bagi salam pada orang yang tuan-tuan tak kenal? Tuan-tuan pergi supermarket, tunggu kat depan pintu, tuan-tuan masuk supermarket tu, ada orang pertama yang keluar, tuan-tuan try bagi salam kat dia, tengok. Assalamualaikum. Dia break tu tuan-tuan. Dia tengok dia. Tak buat. Kenal kah? Dah tak kenal ya. Orang buat rajin pula dia kata itu. Subhanallah. Tuan-tuan, bagi salam dekat orang kita tak kenal. Yang ketiga, yang ni kita selalu tak buat. Tahu apa dia? Bagi salam dekat ahli keluarga kita. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, sallallahu alaihi Muhammad, Nabi suruh aku bagi salam kepada ahli keluargaku. Allah akan memberkatiku dan Allah akan memberkati keluargaku. Tuan-tuan bagi salam ke ahli keluarga tuan-tuan, Allah akan berkat kita, Allah akan berkat ahli keluarga kita. Sagi, siapa muslimat yang main dengan suami ada tak? Cuba angkat tangan dia. Tak ada, seorang pun tak ada. Siapa yang main buat isteri ni? Pun tak ada juga. Astagfirullahaladzim. Ni memang pakat masing-masing. Hamai jangan buat suami hang, hamai jangan buat isteri. Lain macam ni. Kalau siapa buat isteri sagi, lepas habis sembahyang isteri tunggu kat motor. Dia keluar lagi bagi salam kat isteri dia. Assalamualaikum. Isteri jawab, Waalaikumsalam.
Faham tak ni? Try sekali buat itu. Balik rumah sekali, sampai depan rumah, tengok anak kita start motor nak keluar. Nah ni, malam minggu, malam ni kan. Kita balik-balik tengok isteri kita, anak-anak kita start motor nak keluar ni. Kita tuan-tuan, bagi salam ke anak kita. Assalamualaikum. Anak kita rebah motor. Dia apa? Pasal apa? Ayah aku buang tebiak nak mati. Selalu kalau nampak aku keluar ni, hey, nak pergi mana? Itulah kita. Nak pergi mana malam-malam ni? Tak. Bagi salam dulu. Assalamualaikum. Anak kita parking motor balik, masuk tuan-tuan baca Quran tu kat rumah. Subhanallah. Allah bagi berkat kita, Allah bagi berkat keluarga kita. Faham ni? Bagaimana lafaz salam? Bila kita lafaz salam, Allah sebut lafaz bagi jawab salam itu seumpamanya atau lebih daripada dia. Kalau orang bagi salam kita Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Tambah sikit. Waalaikumsalam, disambung Waalaikumsalam warahmatullahi. Tambah sikit. Kalau orang tu bagi salam kita Assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang tu bagi salam kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, panjang sungguh, rajin sungguh dia tu bagi salam itu. Macam mana nak jawab? Jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Wa maghfiratuh wa ridwanuh. Tu lafaz dia. Nabi SAW ajak kat kita. Rajin bagi salam tuan-tuan. Tahu tak ni, kita praktis jadi ahli syurga. Ahli syurga ni dia rajin bagi salam. Allah sebut dalam surah Waqiah, illa qilan salaman salama. Orang ahli syurga ni rajin bagi salam. Tuan-tuan nak jadi ahli syurga, buatlah cara praktis siap-siap jadi ahli syurga. Ahli syurga dia rajin bagi salam. Jumpa orang, Assalamualaikum. Jumpa orang, Assalamualaikum warahmatullahi. Jumpa Assalamualaikum warahmatullahi. Orang Arab rajin macam ni. Waktu saya duduk kat sana tu tuan-tuan, kalau duduk naik kereta kali dengan dia apa, lagi berhenti buah minyak. Dia keluar pada kereta. Saya dia masuk kereta, Assalamualaikum warahmatullahi. Jalan. Saya dia pergi balik, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kita kata dia ni apa, tu nak kerja dia. Tuan-tuan sekalian. Baik, pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW dalam hadis ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, 5 minit ke saya berhenti. Yang kedua, sallallahu alaihi wasallam, kelebihan daripada hadis ni, yang pertama bagi salam, yang kedua berkata baik. Berkata baik. Berkata baik ni dia akan Allah. Berkata baik di sana. Husnul kalam. Husnul kalam. Cakap baik-baik. Kata Abu Lais Al-Samarqandi kita sebut tadi ni, salah satu lagi daripada tanda Allah ampunkan dosa dia ialah perkataannya akan jadi perkataan yang baik. Tanda Allah ampun dosa kita, cakap dia jadi baik. Kalau dulu Allah cakap mulut dia ni tuan-tuan tak ada insurans takaful ni orang, pantang silap sikit Allah. Tuan-tuan, ada orang pasien macam tu, dia nak cakap besar. Tapi lepas Allah ampun dosa dia, dia cakap lain macam. Dia cakap tu benda yang jadi manfaat ke dia ya? Benda tak ada manfaat dia tinggal. Kita kata, Pak Haji ni lepas balik-balik haji ni dia cakap lain macam mana? Jadi mana? Di sini cakap pelan-pelan cakap. Buang tebiak nak mati pun orang tua ni. Bukan buang tebiak, itu tanda dosa dia Allah ampun. Kita nak tahu dosa kita Allah ampun, tuan-tuan tengok perangai kita berubah tak? Yang benda nombor satu sekali mulut. Mulut ni lah jadi madam dosa-dosa. Bukan sakat madam dosa, padam pahala pun dengan mulut lah tuan-tuan. Nabi cerita masuk syurga, cerita jauh pada neraka, cerita pahala amal. Lah Nabi kata apa? Tahu tak kunci dia apa? Kunci dia, Nabi kata jaga yang ni, jaga lidah. Yang ni lah sakit nak perosak habis semua. Dia boleh jadi benda boleh padam dosa, dia juga benda boleh jadi padam pahala. Lidah. Berapa ramai orang dilempak dalam neraka sebab apa? Sebab tak boleh jaga dua lubang. Satu lubang mulut ni, satu lubang faraj. Tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad. Jadi tuan-tuan, cakap baik. Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut,
Man yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, adalah dia cakap yang baik-baik saja. Kalau tak mampu, duduk diam, sudah. Dan Nabi kata, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, ada orang yang dilemparkan ke dalam neraka bainal masyriqi wal maghrib, di antara timur dan barat dalam neraka tu, hanya kerana satu perkataan yang keluar pada mulut dia. Jaga elok tuan. Kita lah ni kadang-kadang mulut tak bercakap tapi jari bercakap. Ni. Time-time dua, seminggu dua ni tuan-tuan ni. Bukan seminggu dua, dah berapa minggu dah ni. Faham ni? Semenjak daripada hari tu parlimen lah, apa semua lah, Allah. Pahala cerah ke tu ya? Tuan-tuan terfikir ha? Kita duk geng ni ke, kita duk geng nu ke? Faham tak ni? Orang tu Allah senang-senang je kata ya Allah. Tak tahu dia buat ke dia tak buat ke. Sedap je sebut tuan. Hantar share. Tuan-tuan, subhanallah. Saya takutlah depa tuan-tuan, alhamdulillah kawan-kawan kita ada naik jadi menteri lah. Faham ni? Ada naik jadi jawatan. Dulu jadi pembangkang, lah ni jadi kerajaan. Ada yang jadi kerajaan, jadi pembangkang. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Allah sebut, Allah ni Malikul Mulk, raja segala raja ni. Dia boleh mengangkat siapa mana kerajaan dia nak, dia boleh jatuh mana kerajaan dia nak. Itu kerja Allah. Faham tak ni? Depa tuan-tuan naik ke jadi apa pemerintah ke, turun ke jadi bawah pemerintah ke, tak ada ni. Elang puluh-puluh ribu tiap bulan. Elang ribu-ribu tiap bulan. Kita elang tak ada, pahala tak ada, dosa bertambah. Betul ni? Alhamdulillah minyak kurang aja tu ya dapat. Hari ni dia tak ada minyak turun lagi. Alhamdulillah, syukur pada Allah lah. Betul ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, takut apa ni? Takut dosa. Dah pahala minggu tu habis-habis. Seorang ni berjumpa share dia, kita share. Tuan-tuan, benda kita tak tahu betul salah, tak usah cakap. Tak payah cakap. Tuan-tuan tahu tak Allah sebut dalam Quran cerita tentang siapa nama tu? Abu Lahab. Abu Lahab. Macam mana ayat dia? Tabat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dalam ayat tu Abu Lahab kita faham cerita dia pasal ditunjukkan Nabi. Silakan Allah silakan dia balik. Dalam kisah yang sama, dalam ayat sama, Ummu Jamil. Siapa Ummu Jamil? Isteri Abu Lahab. Nama Ummu Jamil, cantik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, Allah sebut nama dia sekali. Allah sebut dia sekali dalam Quran. Laknat dia sampai hari kiamat. Tahu pasal apa? Dia bukan tunjuk itu kat Nabi Muhammad. Dia ni tuan-tuan, dia duk bawa cerita pasal Nabi SAW. Dia pi dekat kelompok perempuan ni, dia pergi cerita buat Nabi. Dia pi kat kelompok ni, dia cerita. Dia pi dekat ni, dia panggil Onion Association of Makkah. Tahu Onion Association? Persatuan Bawang Semekah. Dia pi dia cerita buat cerita. Nanti di akhirat, orang yang suka bercakap, hai orang yang dia tak tahu betul salah ni apa, Allah ambil cakap kat mulut dia ni, keluar belakang. Cakap kat hidung dia, keluar belakang. Cakap kat mata dia, keluar kat belakang. Tuan-tuan, pasal apa? Duk cakap tentang orang yang dia tak tahu betul salah. Dah lah tuan-tuan, cukup-cukup lah. Kalau tuan-tuan belajar cakap yang baik-baik lah. Cakap baik. Dia main benda buruk, kita tak tahu betul salah. Terus dia cakap baik-baik lah. Tuan-tuan, tak share pun tuan-tuan tak rugi apa lah. Orang share main hantar kita, dapat kita ni, geram ni, jari macam nak hantar oh. Sabar Ustaz. Aku tak tahu ni betul ke tak betul ni. Faham ni? Sesudah hantar, tak rugi apa. Waktu lama kata apa? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tersalah tidak menyampaikan sesuatu yang betul. Itu lebih baik daripada kamu tersalah menyampaikan sesuatu yang tak betul. Tuan faham?
Orang kata apa? Ni semalam aku hantar kat mesej tu, hantar tak? Share tak kat orang? Dia kata, lah aku terlupa lah nak share. Hang rugilah, hantar tak ramai orang dapat manfaat dah tu. Hang terlupa nak share. Ramai orang dapat. Tak apa lagi daripada orang tak. Hantar tak? Hang share tak yang aku hantar kat hang semalam ni? Aku share dah, hantar semua 83 grup tik semua hantar. Allah minta maaf lah nak buatkan yang aku hantar tu salah. Tak betul tu. Macam mana tuan-tuan nak withdraw balik ni? Tuan-tuan faham tak ni? Macam seorang tu berjumpa dengan syekh dia. Dia kata, syekh, saya hari tu dapat berita, saya ingat aku betul, rupanya tak betul syekh. Saya minta maaf syekh lah. Saya dapat berita kata syekh buat lagu tu, buat lagu ni. Lepas tu saya ingat aku betul, saya pergi hantarlah ke orang. Rupanya tak betul syekh. Saya minta maaf lah. Saya minta maaf sangat. Dia pergi jumpa syekh. Syekh kata apa? Boleh, saya boleh maafkan kamu. Tapi saya nak pergi pengajaran sikit boleh tak? Apa dia? Balik rumah, pergi cari tu rotan, apa dia panggil, feather duster tau, feather duster. Bulu ayam. Balik rumah, esok mai balik kat sini. Dalam perjalanan mai tu, cabut bulu ayam. Cabut satu, cabut. Sampai duduk berjalan mai ke rumah ni, cabut satu. Dia pun sampai rumah Syekh lebih kurang 5 km berjalan. Yang tinggal rotan dia. Bulu habis, bulu cabut habis, tinggal rotan. Kata nak kena balun apa. Dia kata, Syekh tinggal yang ni je. Syekh nak buat apa Syekh? Dia kata, tak apa-apa. Nak buat. Syekh maafkan saya. Dia kata, saya maafkan. Tapi nak pergi pengajaran. Nak buat apa ni dengan rotan ni? Dah bukan nak rotan tu. Kamu pi patah balik-balik ke rumah kamu. Pi kutip balik tu. Bulu-bulu ayam yang kamu cabut tadi. Allah, dia teriak lah tuan-tuan, menangis lah. Macam mana saya nak kutip Syekh? Tak tahu apa lah kutip. Dia pun pergi kutip je lah. Seharian dia kutip, dia dapat 5 line tuan-tuan. Dia pergi buat kat Syekh, 5 line ni ada aja. Dia kata betul, inilah saya nak beritahu kat kamu. Kamu boleh minta maafkan saya boleh maafkan kamu. Tu macam mana dengan bulu ayam yang dah berterbangan. Tu yang tuan. Sebab tu jaga elok. Kita lah ni dengan benda ni boleh buat pahala banyak, dengan benda ni juga boleh padam pahala-pahala kita. Dengan benda ni kita boleh buat pahala banyak, dengan benda ni juga tuan-tuan kita boleh dapat apa ni? Boleh tambah dosa-dosa kita. Tuan-tuan, you make the decision. You decide yourself. Decide sendiri nak kita buat apa ini. Dan mudah-mudahan jadi manfaat kepada kita. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas shalihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillah bi'am.